Kita masih belum menang lagi lawan COVID-19 ni. So, korang kat luar tu kenalah jaga diri masing-masing. Satu perkara aku nak tanya korang semua. Kenapa makin hari makin ramai yang terkena COVID-19 ni? Korang pernah dengar tak kes sporadik? Kes sporadik ni merupakan kes seseorang itu tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak ada berhubung rapat dengan kontak COVID-19. Tetapi dia telah disahkan positif COVID-19. Macam mana kita boleh dapat sakit ni? Padahal tak ada kontak rapat pun. Macam kes yang aku kena sebelum ni, puas aku fikir dari mana aku dapat virus COVID-19 ni. Okey, cerita dia macam ni. Satu family kita memang tak keluar dari rumah dan jaga SOP, betul tak? Bagus tu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, korang kena ingat PKP kita ni bukan macam PKP yang sebelum-sebelum ni. PKP sekarang ni kita terpaksa keluar pergi kerja dan jumpa orang ramai, guys. Betul tak? Berkemungkinan besar kita dapat jangkitan dalam perjalanan pergi kerja ataupun di tempat kerja. Kalau jangkitan di tempat kerja, kita tidak dipanggil kes sporadik. Sebabnya ada kontak rapat kat situ. Ceritanya dalam perjalanan nak pergi kerja. Dalam perjalanan nak pergi kerja tu, mesti korang ada berhenti isi minyak. Betul tak? Masa itulah yang kita tak tahu keadaan nozzle bersih ataupun tak. Memang dekat stesen minyak kita ada disediakan orang yang akan membersihkan nozzle-nozzle setiap kali selepas orang menggunakan. Tapi kita jangan harap sangat orang nak jaga untuk kita. Sebabnya ada masa orang tu pun termiss nak sanitize nozzle tu. Betul tak? Jadi kita kena jaga kita, guys. Kita kena bawa sanitize sendiri. Lagi satu, dandan pula masa tu kita nak terkucil. Banyak nak kena tempuh tu. Sebab kita tak nampak virus tu. Dalam perjalanan kita nak terkucil tu, kita kena hati-hati, guys. Lagi satu situasi macam ni, kita takkan tahu dari mana kita terkena jangkitan ni. Benda ni boleh berlaku bila masa kita pergi beli barang dapur di pasar ataupun di pasaraya. Memang kita jaga SOP. Buatnya luck kita tak baik masa tu kan. Ada pula mamat ni dia bersin. Masa tu lendiran dia punya air liur dia campur pula dengan cendol dia sikit tu. Nah, ambil kau. Dengan selamba dia pula main selet merata-rata. Aku pasti orang tu pun masa tu tak tahu yang dia dah positif COVID. Sebab mungkin masa tu dia belum demam lagi dan masih dalam fasa buat-buat cendol lah kan. So korang terpegang pula and tak basuh tangan selepas korang terkena wabak COVID-19 tu. Ingat, bukan kita pegang terus positif tau. Kita terpegang virus tu dan sentuh kawasan mulut dan hidung tanpa bersihkan tangan. Itu baru kita boleh terkena jangkitan COVID-19 ni. Korang ada tengok tak drama TV3? Ada buat cerita pasal COVID ni. Tajuk dia Hadiah dari Tuhan. Ada satu scene ni yang abang dia ada ambil anak patung yang orang dah buang tu dan bagi pada adik dia. Nasib dia tak baik, anak patung tu dah tercemar dengan virus COVID-19 ni. Habis adik dan nenek dia kena COVID masa tu. Situasi macam ni lah yang dinamakan kes sporadik. Kita tak tahu siapa penyebab kita dijangkiti wabak COVID ni. So tak bolehlah kita nak marah-marah orang yang sebabkan kita terkena jangkitan ni kan. Betul tak? Sebab tak tahu siapa. Perangai marah-marah orang macam ni, kalau boleh janganlah korang buat. Marah and salahkan orang yang terkena positif. Orang yang positif tu tak nak pun kena COVID ni. And tak tahu pun dia terkena COVID masa dia jumpa kita tu. Aku cakap macam ni sebab masih ada lagi orang yang macam ni, guys. Sama macam drama dalam TV3 tu. Ada satu lagi artikel menyatakan satu kajian telah dibuat oleh
JP Morgan dan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER. Dan beliau meramalkan jumlah kes COVID-19 ni di Malaysia pada pertengahan April 2021 akan meningkat antara 5,000 hingga 8,000 kes sehari guys, secara kumulatif. Lagi satu kajian dibuat oleh Institut Metrik dan Penilaian Kesihatan IHME Amerika Syarikat memberitahu kes harian baru akan mencecah 5,000 kes pada Februari 2021. Tapi semua ramalan ni dah terbukti pada hari ni guys. 29 hari bulan 1 2021, sebanyak 5,725 kes telah dicatatkan. Tak perlu tunggu sampai bulan Februari, kita dah boleh catat rekod melebihi 5,000 kes guys. Okey, dekat sini aku nak bagi sedikit nasihat lah. Jagalah diri korang, jagalah nyawa. Duduk je dekat rumah memang selamat. Tapi kalau kita asyik keluar ke sana ke sini, ke sana ke sini, kita mungkin tidak selamat guys. Jadi kurangkan pergerakan. Ingat, jika seorang je terkena, pasti semua ahli keluarga kita akan terkena juga guys. Bukan janji, tapi pasti. Kalau tak nak, sila jaga diri betul-betul semasa PKP 2.0 ni. Yang ni paling penting. Selagi kita tak dapat vaksin seperti dijanjikan, kita hanya ada 3 vaksin yang boleh kita gunakan. Pertama, penjarakan fizikal 1 meter. Kedua, pemakaian pelitup muka. Dan ketiga, kerap mencuci tangan. Okey, itu saja daripada saya, Lokman Samsudin. Jangan lupa like video ni dan subscribe aku punya channel. Bye. Assalamualaikum. Stay at home, stay safe. Kita jaga kita. Cuba korang tengok dekat bawah video ni. Tengok, ada subscribe warna merah kan? Apa lagi? Tekanlah butang lonceng sebelah tu, tekanlah sekali. Pilih all tau. Okey.